Kita ingin memberi perhatian terhadap situasi semasa sekarang ini. Bermula malam ini mungkin ada yang berancang untuk memulakan perjalanan ke destinasi percutian, ada yang ingin pulang ke kampung halaman. Jadi persiapan dari segi fizikal dan mental itu bagaimana? Kan cuti panjang ni daripada hari Natal sampai ke hujung ulang tahun. Wah, jadi kita pastikan kepada anda di luar sana tidur yang mencukupi dan berkualiti. Sebab apa yang kita bimbangkan sekarang ialah apabila berlakunya pertambahan kes kemalangan yang disebabkan oleh microsleep. Seperti mana yang tetamu kita awal tadi, Kapten Vun pun cakap kan, mungkin ada microsleep ni, kita nak elakkan perkara ini terjadi, kita nak membincangkan mengenai bagaimana perkataan ataupun perkara microsleep ini terjadi dan apakah tanda-tandanya. Kita akan bersama dengan Dr. Saraiza Abu Bakar, Ketua Jabatan dan Pakar ORL ENT Hospital Sedang Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat, Doktor? Alhamdulillah. Terima kasih kepada Syafiq dan Munawar kerana menjemput saya untuk segmen ini. Baik, Doktor. Mungkin untuk permulaan ini kita ingin memberi pemahaman kepada penonton. Apakah yang dimaksudkan microsleep dari segi pendefinisiannya bagaimana, Doktor? Okey, microsleep ini sebenarnya ialah satu keadaan di mana individu itu tertidur atau terlelap hilang tumpuanlah pada jangka masa yang sangat pendek tanpa dia sedari dan juga oleh individu itu sendiri. Ia boleh berlaku berbagai keadaan, terutamanya apabila kita melakukan sesuatu dalam keadaan berulang-ulang, mendata ataupun monotonous. Dan dari segi definisinya, selalunya ianya seseorang itu akan terlelap antara mungkin 1 hingga 30 saat tanpa disedari, tanpa amaran, dan juga pelakunya selalunya tak sedar yang dia telah mengalami kelelapan itu dan yang terlelap itu. Baik, tanda-tanda microsleep ni apa? Sebab kita difahamkan ada yang microsleep dia tidur tapi mata dia masih lagi terbuka, Doktor. Okey, seringkali ramai yang bertanya mengenai apakah tanda-tanda microsleep dan dari segi macam selalunya yang penting adalah bila kita memandu lah kan, tanda-tandanya ialah selalu dia menguap-nguap. Bila dia dah memandu beberapa ketika dia menguap beberapa kali, dan bila kita tengok dia tersengguk-sengguk, kelopak matanya mungkin dah semakin kuyu dan hampir tertutup. Walau bagaimanapun dia macam tak sedar yang dia tu mengalami keadaan yang begitu. Mata pun akan berkelip-kelip, tatapan yang kosong macam blank stare je, dan kurang responsif terhadap external stimuli. Kononnya sepertinya ialah lori yang besar ataupun bila mencapai ke selekoh yang tajam misalnya. Dan ada juga kajian yang dilakukan pada 2008 oleh Boyle et al. Dalam Journal Transport of Physiological Behavior menunjukkan sewaktu microsleep, individu itu menunjukkan deteriorasi yang teruk dalam pembuanduan, terutamanya di selekoh, dan lupa akan kejadian di saat akhir semasa terlelap itu. Baik, Doktor. Tadi Doktor ada menyentuh kejadian microsleep ini ialah merupakan satu kejadian di mana seseorang itu terlelap antara 1 saat sehingga 30 saat. Padahal 1 saat sahaja boleh membawa padah, boleh membawa kejadian yang tidak diingini, boleh membahayakan pengguna jalan raya yang lain. Jadi mungkin Doktor boleh terangkan apa antara penyebab-penyebab utama kepada microsleep ini? Okey, sebelum itu saya ingin memberitahu bahawa 1 saat yang membunuh yang dikatakan tadi, jika berlaku keadaan tersengguk-sengguk di ruang menunggu, di dalam kelas atau mendengar ceramah atau membaca buku, menonton televisyen seperti hari ini, mungkin ceramah saya menyebabkan seseorang itu tersengguk-sengguk, mungkin ianya tidak memudaratkan orang lain. Tetapi bayangkan apabila anda sedang memandu dan berlakunya microsleep, hanya beberapa saat sahaja amat membahayakan. Satu kajian oleh ResearchGate menunjukkan sleep deprived patients yang memandu dan akan boleh mendapat kebarangkalian aksiden sebanyak 35% apabila berlakunya microsleep. Selain daripada itu, apabila mengendalikan jentera berat, memberi administrasi ubat ataupun melakukan pembedahan dan berlakunya microsleep,
adalah sangat berbahaya dan boleh menyebabkan katastrofi. Okay? Dan berbalik kepada soalan apakah penyebab microsleep tadi, antaranya adalah sudah pastinya tidur yang tidak mencukupi, iaitu sleep deprived, yang memberi kesan terhadap kualiti tidur seseorang, seperti biasanya seseorang yang mempunyai penyakit tidur berdengkur berapnia, iaitu masalah pernafasan yang berlaku semasa tidur dan berdengkur dan berhenti bernafas. Ini berlaku berulang-ulang menyebabkan kualiti tidur seseorang itu terganggu dan ia akan menyebabkan di siang hari seseorang itu akan kerap mengantuk. Selain dan tanpa rawatan segera, ianya adalah bahaya dan membawa komplikasi kepada pesakit. Dan satu kajian dilakukan oleh Miros pada tahun 2013 menunjukkan bahawa hampir 44.3% pemandu bas ekspres mengalami OSA dan hampir 6.6% adalah dalam kategori yang teruk. Jadi jika mereka mengalami masalah OSA ini, perlulah mendapatkan rawatan segera kerana penyakit jantung coronary, stroke dan juga kematian adalah antara komplikasi yang boleh berlaku sekiranya OSA itu tidak dirawat atau diberi penekanan yang besar. Okay? Dan selain daripada itu, sleep deprived juga boleh disebabkan oleh insomnia. Insomnia adalah satu keadaan yang macam susah nak tidur. Selalunya seseorang itu sangat kurang tidur di waktu malam. Dia seumpama bila dah nak tidur, difficult to initiate sleep. Dan juga difficult to maintain dia punya tidur. Maksudnya kalau dah tidur pun nanti dia terjaga di waktu malam, menyebabkan kualiti dan kuantiti tidurnya berkurangan. Okay, selain daripada itu, terlalu penat juga boleh menyebabkan seseorang itu boleh mendapat microsleep seperti suri rumah yang membuat kerja rumah dengan banyak, dan mereka yang baru saja mendapat baby dan terpaksa menjaga babynya di waktu malam, itu menyebabkan exhaustion. Selain daripada itu, jika seseorang itu hendak memulakan pemanduan yang jarak jauh, selalunya disarankan untuk berehat, tetapi kadang-kadang dia terpaksa melakukan kerja-kerja lain dulu, macam kena prepare some project ke apa-apa, selepas tu memulakan pemanduan. Ini juga akan menyebabkan seseorang itu mendapat kemungkinan untuk mendapat microsleep selain dari dan juga mungkin pengambilan ubat-ubatan seperti ubat sesama dan juga seperti chlorpheniramine, piriton, ubat tidur, ubat epilepsi dan sebahagian dari ubat jantung yang boleh meningkatkan microsleep. Doktor, bagaimana sebenarnya kita nak menghindari microsleep ni? Bolehkah kalau dengan pengambilan kafein kita mengurangkan lagi rasa ngantuk? Macam Munawar dia memang suka minum kopi kalau tak ada. Okey, jadi antara perkara-perkara yang kita boleh hindari microsleep selain daripada penggunaan kafein lah ya. Nanti saya akan terangkan lagi sebab penggunaan kafein tu sebenarnya agak baik juga untuk penggemarnya. Okey. Dan tapi yang paling pentingnya ialah untuk menghindari microsleep, kita mestilah tidur secukupnya. Sebelum melakukan pemanduan adalah baik jika mendapat tidur 5 hingga 7 jam yang berkualiti. Dan sekiranya terpaksa bekerja, macam saya sebut tadi, sekiranya terpaksa bekerja dulu, lepas tu baru buat pemanduan, adalah lebih baik jika dia boleh berhenti seketika dan rehat secukupnya di RNR, mengambil nap atau sedikit snack. Okay? Dan kalau boleh, bawalah teman untuk berbual-bual di dalam kereta ataupun boleh bertukar-tukar pemandu ya, dan mendengar radio, terutamanya jika kita memandu seorang diri lah maksudnya, dan kalau boleh biar siaran tu lebih energetik sikit supaya lebih segar orang yang mendengarnya. Okey, dan posisi pemanduan penting, mungkin tubuh hendaklah ditegakkan sedikit, gerakkan sedikit, sekali-sekala berketingkap supaya mendapatkan lebih ventilasi yang lebih segar.
Okey, dan konsum sedikit vitamin C ataupun makan buah supaya minda kita akan menjadi lebih segar. Dan bercakap mengenai kafein atau kopi adalah baik kerana apabila kita mengantuk, kopi itu dapat menghalang daripada tidur, mengurangkan sleep pressure maksudnya. Okey, bila sleep pressure kurang disebabkan oleh kopi, kita boleh mendapat sedikit apa orang panggil tu macam kesegaran minda yang lebih baik lah ya. Dan tetapi kita mesti tahu bahawa kopi punya efek tu lambat sikit, within 20 minutes baru dia efektif. Dan dianya juga efektif lebih kurang hanya dalam setengah jam macam tu, dan mungkin kita kena minum balik. So jadi penggunaan kafein itu baik, tetapi ada hadnya lah ya, dan perlu juga walau macam mana pun kita masih perlu tidur juga seketika. Pastikan anda tidak memakan ubat-ubatan yang menyebabkan mengantuk semasa ingin memandu, dan juga jauhkan dari alkohol. Bukan sahaja ia ianya menyalahi undang-undang dari segi pemanduan, tetapi ia mempunyai kesan sedatif dan juga menyebabkan seseorang itu mendapat tidur yang tidak baik. Baik doktor, sejak kebelakangan ini kita lihat kemalangan jalan raya disebabkan oleh microsleep ini acap kali berlaku, dan bagaimana untuk kita mengurangkan keadaan ini, dan sejauh mana doktor melihat pemahaman masyarakat terhadap bahaya microsleep ini dan kesedaran mereka bagaimana untuk kita meningkatkan lagi untuk kita memastikan keselamatan pengguna jalan raya secara amnya. Okey. Betul, baru-baru ini dan juga tahun lepas dan tahun sebelumnya berbagai kemalangan dan juga katastrofi berlaku disebabkan mereka mengatakan bahawa mereka mengalami terlelap seketika, dan pada hakikatnya kita bolehlah menjalani tip-tip yang telah saya beritahu tadi, seperti mestilah mendapat tidur yang secukupnya dan juga berehat seketika sebelum pemanduan. Dan saya diharap orang ramai faham bahawa microsleep ini adalah satu keadaan yang kita sendiri tidak sedar. Seseorang yang mengalami microsleep itu sendiri, dia sendiri akan mengatakan yang dia tidak mengalami microsleep. Jadi dengan informasi-informasi yang begini dapatlah supaya mereka memahami bahawa microsleep itu sebenarnya adalah satu masalah yang betul, yang benar, dan sekiranya boleh kita mesti nak menghindarinya daripada berlaku. Antaranya adalah sekiranya kita memang mempunyai masalah yang disebut tadi seperti obstructive sleep apnea ataupun tidur berdengkur berapnea, kita perlulah berjumpa dengan doktor untuk memastikan sama ada kita mempunyai penyakit tersebut, dan juga mungkin perawatan yang perlu dilakukan untuk mereka yang mengalami masalah sebegini. Doktor, bila tadi kita menyentuh mengenai power naps ataupun power sleep, disyorkan power sleep ni selama 20 minit saja. Kalau lebih, maksudnya lebih dalam 30 minit, badan kita dah mulakan jadi lesu. Mungkin doktor boleh terangkan mengenai situasi ini. Okey, naps atau power nap yang sering kita dengar orang bercerita mengenainya, memang terdapat beberapa fasa naps yang sesuai untuk mengembalikan kesegaran otak dan juga badan kita. Okey, pada fasa yang pertama, iaitu yang power nap selama 10 hingga 20 minit itu, ianya banyak membantu dalam menghasilkan alertness dan menyebabkan kita lebih bertenaga. Fasa tidur ini bila kita buat fasa
power nap yang dalam 10 hingga 20 minit ini, dia dalam fasa tidur yang lebih ringan, iaitu tidur-tidur ayam macam tu, dan lebih mudah digerakkan dan lebih mudah terjaga. Dan pada waktu ini memang minda akan berasa begitu fresh, dan juga bila terjaga kita tidak akan berasa pening atau seterusnya. Tetapi ada juga yang mengambil power nap lebih kurang 30 minit, tetapi berlakunya sleep inertia. Kalau kita tengok dalam slide itu, 30 hingga 60 minit mereka akan mengalami groggy, iaitu sleep inertia tu maksudnya bila bangun tidur kita rasa pening sikit, dan minda pun rasa tidak selesa. Proses tidur dari proses tidur ke proses bangun, okey, dan di mana 60 minit tidak sempat untuk memberi restorasi yang elok untuk badan kita. Seterusnya ada juga power nap yang dalam masa 60 minit. 60 minit adalah peringkat yang baik untuk memperbaiki ingatan serta fakta, muka atau nama seseorang. Boleh mencapai slow wave sleep, maksudnya boleh mendapat tidur yang baik, tidur yang nyenyak apabila berlakunya semasa 60 minit. Tetapi bila kita bangun, kita masih akan ada sleep inertia, iaitu macam rasa tidak sihat, tidak selesa semasa bangun dari tidur. Dan akhir sekali adalah naps yang berpanjangnya 90 minit, iaitu sesuai untuk titaran tidur kita, dan dia macam terus sehingga dalam fasa itu badan kita berpeluang untuk menikmati tidur yang nyenyak, yang sangat efektif, dan juga boleh menambah baikkan emosi dan juga menyegarkan otak juga. Dan pada waktu itu bila kita bangun tiada sleep inertia, kita akan berasa fresh. Tetapi jika kita hendak mengadakan pemanduan, sudah pasti kita tak boleh tidur terlalu lama kan. Jadi dekat RNR tu kita mungkin perlu hanya 10 hingga 20 minit untuk mengembalikan kesegaran otak, awareness, alertness, dan juga keupayaan badan. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Saraiza Abu Bakar, Ketua Jabatan dan Pakar ORL ENT Hospital Serdang Kementerian Kesihatan Malaysia, atas perkongsian yang cukup bermanfaat dalam situasi sekarang ini ramai yang berencana untuk memulakan perjalanan jarak jauh. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor. Terima kasih. Terima kasih. Munawar, kata kunci dia kalau nak memandu kena ada pasangan kat sebelah. Jadi, faham-faham lah. Jangan mandu sendirian. Jangan mandu sendirian. Cepat-cepatlah Munawar. Cepat-cepat itu nantilah kita bincangkan. Nanti, Tapi itulah kita memberi pemahaman tadi berkenaan bahaya microchip ini sesaat boleh membawa padah. Jadi kita perlu mempersiapkan diri kita dari segi fizikal dan juga mental untuk kita mengelakkan perkara ini. Baik.